نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tua-tua dan saudara mulia, setiap orang Nabi Allah SWT untuk selamat umat dengan usaha di atas iman. Setiap orang Nabi. Kerana kalau tidak ada usaha iman, umat duk mana saja pun tak akan selamat. Sebab nombor satu, seteru bagi kita manusia ni adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Maka hendaklah mung tiap-tiap orang ambil syaitan jadi seteru kamu. Pas syaitan ni dia bijak. Dia orang alim, dia mengaji. Dia duduk puluh-puluh ribu tahun dalam ibadat. Dia orang purana. Karku lama sungguh syaitan. Syaitan ni karku lama. Dia tahu. Jadi orang siapa dia saja dia boleh tipu belaka. Nombor dua, tuan-tuan mulia, hak tipu kita hawa nafsu. Pasal setiap orang ni Allah SWT jadi Allah beri hawa nafsu pada dia. Kerana kita ni bukan jenis malaikat. Tu kita kena lawan belaka tu. Lepas tu dia hawa nafsu ni juga dia usaha tipu kita. Fa ammal hawa fayasuddu anil haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, adapun hawa nafsu ni dia menyekat, dia menghalang, dia meleter daripada benda yang benar. Dia tak ui kita buat benda yang benar. Sebab tu orang semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul. Nabi wak mari agama, Nabi mari ajar nak ui masuk syurga, nak ui jauh daripada neraka. Tapi oleh kerana nafsu, orang dakwah sendiri pun menikah dungdang juga. Nikah tu ada dungdang, bunga sirih, belaruk. Tu orang dakwah dah. Kalau orang tidak dakwah, pahala ni orang duk belawai, cuba tengok. Kau banyak, kau besar lah ni. Menikah lah ni. Dengan khemah, dengan gapo pah keluar. Pas orang jual pun dia turut orang menikah lah ni. Orang jual jadi nak. Dia tahu menikah mana, dia pergi selalu. Pasal apa dia tahu? Kerana ada kad, ada surat. Surat menikah tu kan. Orang duk jemput tu. Tengok tu nafsu. Walahanya orang tahu kata buat tu dosa tu. Benda bid'ah, benda hak Nabi tak buat. Ni nafsu ni dia lari. Dia sekat. Dia kata apa? Tak apalah. Dia kira apa hak kecil-kecil ni. Yang kedua, yang ketiga tu mulia, dunia. Dunia. Fattaqud dunya. Hak Nabi pesan kena takut pada dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan Allah bagi tahu dalam Quran, sesungguhnya dunia, kehidupan dunia ni mata'ul ghurur. Ghurur ni menipu. Dunia ni dia tipu kita juga. Kita nampak berjaya kita dalam harta, berjaya dalam pangkat, berjaya dalam kebun, berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam puak agama, berjaya dalam kita ada bumi, boleh jadi kerajaan.
Boleh meretah dunia. Ni dunia. Sebab tu dia panggil ghurur. Nah, dia tipu daya. Ni tak lepas belakang dah tu. 3 dah. Lepas yang keempat. Nah, yang keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wattaqun nisa. Kamu kena takut pada orang perempuan. Orang perempuan ni kalau dia tak molek sungguh, tidak jadi perempuan solihah, maka orang perempuan bini kita juga dia tipu kita tu. Dia tipu kita. Orang tina ni helah dia banyak. Dia banyak helah. Pandai, dia bijak. Pasal syaitan ni dia masuk ke orang tina. Masuk ke orang tina, orang perempuan. Dia banyak helah. Dia dibuat daripada tulang rusuk Nabi Adam di sebelah kiri. Macam gagal tengok. Jangan gagal lah ni lah. Dengan bayar dulu. Nanti klik lagi gagal tengok. Dia tak ada sebelah. Sepotong dia tak ada. Ambil pada tulang rusuk. Sebab tu dia belok. Sayyidina Umar kata kalau mau teruk dia belok pakemu. Kalau mau tak betul dia tak jadi betul. Kalau mau betul kerah dia patah. Kalau mau tak ada betul langsung dia duduk dengan belok sampai mati. Kita kena betul dia. Perempuan kena jadi perempuan salihah baru selamat. Kalau tak jadi perempuan salihah tak selamat. Dia pusing juga. Sekadar dia panggil abang ya. Abang. 2-3 kali abang agak tak pergi merkah lah kita. Merkah pun tak lagi dah abang. Lepas tu tak panggil sayang lagi. Kalau dia panggil sayang, tu gak tak ada apa satu lah. Keluar pedok dah. Ni dia tipu. Orang dihajai Hukmau. Dia pergi belajar di Amerika 7 tahun. Dia pergi belajar cara manja pujing, tipu helah orang Tino. Dia belajar khos. Ada satu kitab sekolah. Ikut orang Tino kecek pasal mana dia tahu habis. Helah, tipu helah orang Tino, orang perempuan. Bila dia kelik mari, siapa di Hajai, Hukmau di Segoro. Di sana ada telaga. Telaga tu telaga pasir. Air tak ada dalam lah, sekat-sekat pinggir gitu ya, telaga pasir. Bapa kakek. Bapa molek ada orang Tino seorang, saing dia. Saing hok jatuh ni, hok pergi belajar cara tipu helah orang Tino. Duk mandi di telaga. Dia pun tengok hok jatuh ni, bang, abang gimana ni? Lama tak ada nampak. Oh, dia mari dengan naktai, dengan seluar siap. Oh, dia kata aku pergi belajar tipu helah orang Tino, manja pujing. Oh, gitu. Mana nak abang? Amerika. Berapa tahun? 7 tahun. Oh, Masya Allah. Abang kena pergi belajar nak cara tipu daya orang Tino. Oh, aku ikut orang Tino kecek apa aku tahu selalu. Tubik mulut dia pak aku tahu selalu dah. Hak Tino tu tepi. Tepi. Dia paling tengok apa pun tepi. Banyak abang 17 lagu dia kata. Buat tidak orang kampung ni tubik habis. Dia kata abang pergi ambo. Pasal ambo gatung, kembali gatung. Dia nak mandi juga kembali gatung. Hak jatuh ni nampak orang nak tubik dia pun 17 lagu. Dengan seluar-seluar dengan naktai 17 lagu. Duk pergi tali, duk gitu. Hak tenor ni duk tepik 2-3 kali. Orang mari dengan cok dengan gapo. Hak tenor ni kata ni orang jatuh selaga. Orang jatuh selaga. Tengok ada orang tu karang naik. Dia kata belah mana abang pergi ngaji 7 tahun pan kada lagi. Oh, kena sepatah je. Basuh habis dah seluar. Orang Tino dia bijak. Dia tipu helah. Pak dah. Hak nak tipu kita ni. Lepas tu yang kelima, bi'ah, suasana. Mahul bahasa Urdu. Bi'ah bahasa Arab. Cara pak kita ni suasana. Suasana ni kalau kita duduk tak jaga dia, kita tertarik dengan suasana. Suasana ni dia kuat juga. Sebab kalau tak kuat, Tok Imam tak mengangguk burung. Lah ni Tok Imam mengangguk burung ngobah jambu. Nya tarik di suasana. Main burung.
suasana. Ikut kita duduk mana, suasana heret kita pergi. Kalau duduk pak papi haji, main haji. Duduk pak bola, main bola. Ni duduk sini je, duduk dalam masjid ni. Nah, kalau duduk ke rumah, telefon, suasana telefon lah ni. Tak ada kerja orang lain. Tok tek, tok tek, tok tek, tok tek, tok tek. Orang tua janggut putih dah duduk tengok lagi. Suasana dia tarik kita sehingga terlucut. 5 perkara ni lah ulama kata, kalau kita tidak usaha di atas iman kita sungguh-sungguh, maka kita terbalik. Tak dapat nak jaga agama. Ya, dengan sebab 5 perkara. Syaitan dia pusing kita, tak bagi kita semaya. Nak suruh kita kufur, syirik. Kalau kita semaya, dia tipu lah semaya kita pula. Dia mau hidup, tak belala dia. Kita ingat muka lain dalam semaya. Tak ingat pada Allah. Nampak tuai semaya sungguh, tapi tak ingat pada Allah. Dia tipu kita. Lepas tu untuk selamat ni lah Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali usaha di atas iman. Di atas iman. Kita kena buat. Suasana iman ni kita kena buat. Kalau tak ada suasana iman, kita terbalik. Lepas tu iman nak belajar ni pula kena ambil iman hak Allah ajar pada sahabat-sahabat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, 2 golongan sahabat ni je kalau kita nak belajar iman. Kerana dalam Quran bagi tahu aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti iman itu manusia. Siapa dia? Iaitu sahabat. Kalau iman kita tak serupa dengan sahabat, kita tertipu juga. Kena usaha iman kita, boleh serupa sahabat. Iman serupa sahabat tu Allah sebut dalam Quran surah Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang awal yang Allah Subhanahu Wa Taala redha pada mereka, orang 2 golongan ni ya. Nombor 1 muhajir. Muhajir ni orang hijrah Mekah pergi ke Madinah. Nombor 2 orang ansar. Ansar ni orang Madinah. 2 golongan ni kita kena duduk dalam 2 golongan ni. Ikut duduk mana pun kena duduk 2 golongan ni. Usaha iman kita pas mari duduk dalam 2 golongan. Jangan duduk lain. Kalau usaha iman kita duduk lain, tak turut 2 golongan ni, maka kita kalah juga. Kita kalah juga. Sebab tu 2 golongan ni, nombor 1 orang muhajir. Pas dalam ayat ni ulama tafsir. Wallazina tabauhum bi ihsan, orang-orang hak ikut mereka itu sahabat muhajir dan juga ansar, ihsan dengan ihsan, ulama tafsir 5 perkara. Kita kena duduk dalam 5 perkara ni. Ikutlah duduk halqah mana pun tak apa, tapi kena duduk dalam 5 perkara. Nombor 1 luzumul jamaah. Lazimlah diri kita dalam berjamaah. Sebab tu hari ni Maulana Sa'ad duk usaha ni, tapi orang tak nampak. Orang dakwah kita pun tak nampak lagi. Ni ulama kita Nizamuddin Pakistan, hamba baru balik Pakistan. Dalam istimak ni kecek benda ni ya. Usaha macam mana nak usaha atas iman ni. Ulama kita suruh turut lazim kita berjemaah. Buatlah jemaah masjid. Ni tua-tua mari ni satu halqah dah ni. Halqah batu putih. Pas dalam satu halqah ni ada berapa puluh, berapa ratus masjid. Satu-satu masjid kena boleh 8 orang, 10 orang. Jadi jemaah masjid. Luzumul jamaah. Gah 1. Jaga dalam jemaah. Gah 2 pergi dengan jemaah. Mari Merkah Batu Putih ada intikah dulu. Bawa nasi pergi makan, pergi dengan jemaah. Tidur sana dengan jemaah. Keluar 3 hari dengan jemaah masjid. Jangan tinggal jemaah masjid. Duduk di rumah kita jemaah dengan anak bini. Jangan makan sore, jangan makan kedai kopi. Jangan makan di kedai. Ajar beli makan di rumah. Kerana dalam jemaah ni ada berkat. Lepas tu nak keluar 4 bulan dengan jemaah. Duduk hari-hari 5 waktu semaya jemaah. Jangan semaya sore.
Kalau ada siapa dia berasa tak puas hati nak semaya juga sore, tak semaya jemaah, dia kena potong kai kanan lagi. Kai kanan retina tu lah. Kena potong selah lagi, sepasal lagi. Bini kita ada dosa, pak kita pula sah. Jadi semaya pakai semaya dengan dia, pakai kanan semaya. Pasal semaya orang jantan ni dia kena semaya masjid. Dalam satu hadis Nabi kata tidak nama semaya bagi orang jiran masjid illal masjidi, mereka di masjid. Dia tak boleh semaya di rumah. Pakai nak semaya di rumah juga nak pakai kekano. Lah ni kekano comel-comel, ada bunga, ada gapo, kita beli hak pelik sikitlah. Bini kita tanya, "Guna apa?" Ni semaya pakai kekano ni. Aku tak semaya masjid, dia kata. Jadi tuan-tuan yang mulia, semaya kena semaya berjemaah. Lepas tu pagi petang zikir kita, pagi petang duduk dengan jemaah. Jangan gaduh tubik masjid. Lepas subuh hingga matahari naik. Lepas asar kalau boleh habis zikir kita, gerak tubuh kita dalam ibadat pada Allah Subhanahu Taala. Lepas tu jemaah taklim tiap-tiap hari. Taklim, 2 taklim kita ada. Jemaah juga, jemaah masjid dan jemaah di rumah dengan anak bini kita baca taklim. Ulama kita nak setiap gerak-geri kita duduk dalam jemaah. Jangan tinggal jemaah. Kalau kita tinggal jemaah, cabut selalu dah kita daripada jaga hak Allah nak jaga kita. Lebih lagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ni umat fisik. Pas kita tuan-tuan mulia, kena jaga sehingga ulama naklah ni tahajud malam, semaya di rumah sikit je, 2 tepat rakaat, lepas tu pergi semaya di masjid. Kena pakak semua ni. Kena pergi semaya di masjid. Pukul 4 tu kalau boleh gidah di masjid. Kena lazim diri kita cari tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Karena tempat ni tempat iman, nak usaha iman kita. Yang kedua tuan-tuan mulia, ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah. Buatlah gapo satu pun hak kita nak buat, jangan tinggal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ittiba'. Ittiba' makna ikut. Makan, tidur, duduk, pakai, menego, jual, nikah, kahwin, muamalah, muasyarah, munakahah, ikut. Kena duduk dalam sunnah Nabi. Taruh janggut ni pun sunnah juga. Sunnah. Tapi nak janggut ni kalau orang sikit pun tak apa, tapi nak panjang. Nak panjang sekadar ni. Ni. Akik ibu tangan naik tak situ. Lebih pada ni kerak nak kerak dah. Boleh panjang. Sikit tak apa, 3 rak tak apa. Panjang. Atasnya janggut Saudi tak sih. Jepur sikit, kalau tak tumbuh tak apa pula. Sunnah. Makan, pakai kena cara sunnah. Karena dalam sunnah ni berjaya. Kalau kita tak ikut sunnah, Allah lepas habis. Semua amalan kita tak diterima. Pasal Allah ambil Nabi kita ni, dia tak sekali dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semaya kita kena ikut Rasulullah, haji kena ikut Rasulullah, makan, minum, tidur, duduk kena ikut Rasulullah. Lepas tu kelik rumah kena ayak bini kita, nikah kahwin dengan anak kita pun kena ikut Rasulullah. Jangan percaya kepada mata kita, kepada orang ramai. Jangan tertipu. Siap amalan kita, perbuatan kita kena ikut sunnah Nabi. Aulakan sunnah Nabi. Baru Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita walaupun sikit. Yang ketiga tuan-tuan mulia, yang ketiga imaratul masajid. Kena imarah masjid. Cara sahabat nak jaga iman dia, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita juga dalam tafsir ayat ni kena imarah masjid. Tuan-tuan balik rumah hari ni kena niat selalu dah. Duduk masjid mana, fikir macam mana di masjid kita ni dapat hidup 24 jam. Pergi duduk masjid kita dengan 5 amalan. Ada mesyuarat harian, ada 2 taklim, ada 2 gas, ada betul Jumaat 3 hari. Daripada Jumaat tempat kita hak keluar tu. 5 amalan ni kena hidup di masjid kita.
Lepas tu imarah masjid ni lah, sahabat-sahabat dalam hadis ada tulis Abu Bakar semaya duduk jerung dalam masjid Nabi, Umar duduk jerung, Sayyidina Ali duduk jerung semaya malam. Kerana mereka sahabat ni, mereka itu sahabat. Untuk imarah masjid ni bukan sebentar dah. Setengah hari di Kedah, setengah hari di masjid. Malam, setengah malam di rumah, setengah malam di masjid. Mereka bagi dua amalan-amalan sahabat ni, jaga masjid. Kalau diri kita tak ada hubung dengan masjid, iman kita jadi rosak. Lepas tu pula kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih sekali orang yang kasih pada rumah dia. Masjid-masjid ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa boleh cari orang awak masuk masjid, maka orang tu kau hampir dengan Allah. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan mulia, tilawatul Quran. Orang nak ikut sahabat kena duduk dengan Quran. Kena ada Quran, kena letak target. Hamba nak berhabis sebulan sekali. Sejus hari baca Quran. Ada setengah orang hamba nak berhabis Quran 10 hari sekali. 3 juz hari kena baca. Ada setengah orang nak berhabis seminggu sekali. Dia kena baca 5 juz hari. Quran kena letak target. Kalau kita tidak letak target, Quran kita hanyut. Setahun tak habis lagi sekali. Lepas tu Maulana Sa'ad kata Quran hak molek sekali baca belum pada waktu subuh. Kerana Allah nak belum pada waktu subuh ni nak dengar suara orang baca Quran dalam rumah-rumah, dalam masjid, hidup dah Quran. Dulu budak-budak hafiz ni pukul 3.30, pukul 4 bangun dah. Lah ni kerana suasana tipu di suasana sekolah hafiz pula ni bangun waktu subuh dah. Tak ada orang baca dah Quran malam. Rumah-rumah kita dulu tuan-tuan mulia hidup lepas subuh baca Quran, lepas maghrib ada orang ngajar Quran. Lah ni tak ada dah. Lah ni ada television dah. Ada panggung raya dalam rumah, panggung raya. Jadi Quran ni tuan-tuan mulia, Allah akik-akik naik Quran. Lah ni kita kena jaga Al-Quranul Karim. Sikit tak apa, tapi istiqamah baca semua. Lepas tu yang kelima, jihad fi sabilillah. Yang kelima, kita ni khurud, keluar jalan Allah. Letak target 3 hari kita 3 hari 2 kali kita keluar. Lepas tu yang ketiga bawa mastura kita keluar. Bulan yang ketiga bawa mastura keluar. Lepas 40 dalam setahun 40 hari. Orang boleh pergi 4 bulan, alhamdulillah. Niat 4 bulan setiap tahun. Lepas tu dalam umur hidup kita sekurang-kurangnya keluar 4 bulan. Dan kalau boleh orang tak pergi lagi IPB, kena usaha pergi IPB. Jual motor, jual kereta, jual tanah. Siapa hak tak pergi lagi ni? Cuba angkat tangan. Hak tak pergi lagi. Hak tak pergi IPB lagi. Hak tak pergi. Banyak hak pergi dah ni. Masya Allah. Hak tak pergi lagi tuan-tuan, kena klik usaha. Boleh pergi IPB. Target kita pula kena doa. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ini dalam hayatus sahabah ada. Sahabat-sahabat semua mereka doa. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami syahid di jalan Engkau ya Allah. Niat mati kita mati di jalan Allah. Jangan pesan ke bini kita, aku mati ni tanah kubur ni tepi rumah. Jangan. Kena niat mati kita di seluruh dunia, ujung-ujung dunia. 1000 kilo kalau kita mati jauh dengan rumah kita, Allah bina mahligai 1000 kilo. 1000 kilo jauh mahligai. Niat mati dia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sakit jangan buat kelik. Bila keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh siap persiapan kita, wasiat. Pesan ke anak bini, aku mati jangan buat kelik mayat. Belanja tanah tempat mati. Hamba pergi di Jordan tuan-tuan mulia, kubur sahabat saja di Jordan 36,000 kubur. Di Jordan saja 36,000 kubur. Lepas tu kubur sahabat seluruh dunia. Dalam sejarah tulis di Mekah, di Madinah ada kubur sahabat 10,000 ya. Lebih kurang 10,000. 114,000 lagi mati di seluruh dunia. Kubur sahabat. 5 perkara ni. Baru nama ikut sahabat. Baru iman kita jadi segar. Lepas tu tuan-tuan mulia, hak kita kena jaga lagi.
Amalan maqami. Amalan maqami ni ulama susung ni semua kaitan dengan iman belaka. Amalan maqami. Nak selamat kita daripada tipu tak ni? 5 perkara. Nah, daripada tipu daya syaitan, nafsu, dunia, orang tina dan suasana. 5 perkara. Nah, ni 5 amalan ni ulama beri pada kita, kita kena jaga. Nah, bila balik rumah kita kena jaga. Nombor 1, bina rumah kita dulu. Nah, bukan perutuh tu dak, bina amalan dalam rumah kita. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadi rumah kamu kubur, Nabi kata. Hak kubur tu kena buat tu bi. Rumah tak jadi kubur tu kena ada amalan masjid dalam rumah kita. Serupa dengan masjid. Masjid ada gapo? 4 perkara amalan. Dakwah, taklim taklum, zikir ibadat, khidmat. 4 perkara. Dalam rumah kita pun kena ada 4 perkara. Nah, balik isi dalam rumah kita 4 perkara. Dalam rumah kena ada dakwah. Dalam rumah kita kena ada taklim taklum. Dalam rumah kita kena ada zikir ibadat. Dalam rumah kita ada khidmat. Baru lepas. Kalau tidak rumah kita buat mau jadi kubur. Kalau jadi kubur ni tak ada amalan gapo. Kubur ni tidur malam bangun subuh. Tu rumah jadi kubur. Amalan tak ada. Kalau tak isi lagi amalan rumah kita dengan amalan 4 perkara, rumah kita tukar jadi panggung raya. Anak-anak kita duk main dia. Panggung raya. Pukul 9 gambar ni babuncin. Pukul 12 gambar India, gambar Hindustan, gambar Sia. Buka 24 jam. Ni kita kalah tu. Kalau kita tak usaha betul-betul, kita kalah. Sebab tu dalam rumah kita kena betul. Pas bini kita tu mulia. Kita nak lawan dengan syaitan ni, ulama kata mudah je. Kerana syaitan ni dia lemah. Dengan orang beriman dia kalah. Kalau kita bentuk diri kita jadi orang beriman, syaitan dia kalah, dia tak boleh lawan. Dia tak boleh lawan. Dia tipu belah mana pun dia tak boleh tipu orang beriman. Sebab tu kita benar dengan syaitan ni, kita lawan dengan amalan-amalan ni, kita jaga. Buat dengan ikhlas. Semua amalan kita kena buat dengan ikhlas untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baru syaitan dia tak boleh tipu. Lepas tu tipu dengan nafsu tu mulia, kita kena lawan dengan nafsu kita. Kena lawan dengan nafsu. Nafsu nak tidur, jangan tidur. Nafsu nak makan banyak, jangan makan banyak. Nafsu nak jalan, nak suka, jangan turut dia. Kena letak dia. Lawan dengan nafsu. Baru kita benar. Lepas tu lawan dengan dunia tu mulia, kita kena ambil sikit. Memadai, bersyukur apa yang Allah bagi pada kita. Bersabar. Di atas bala bencana Allah letak pada kita. Kalau nikmat ada sikit, syukur. Tu baru kita benar dengan dunia. Kalau kita tamak dengan dunia, kita kalah. Kerana dunia ni dia tipu kita dan kita tak berasa. Tapi bila kita ambil sikit, insya-Allah kita benar. Boleh sikit sekadar. Duit kita boleh buat gapo tu mulia, kecek dengan dunia selalu dah. Duit kita boleh untuk 3. Nombor 1 untuk nafkah bini anak kita hak kita makan. Nombor 2 buat modal kalau kita berniaga. Kalau kebun gapo buat beli baju. Nombor 3 sabilillah. Buat keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu duit kita boleh, kalau boleh bagi. Boleh 100 kut, cabut 2 kut setengah. Buh dalam celing. Hari ni jual, hari ni kerja boleh 1000 kut, cabut 25 kut. Bukan duit zakat. Duit ni dia panggil duit hadiah. Buh suku. Duit ni lah tuan-tuan mulia. Orang nak gapo di halqah kita. Masjid nak duit kita boleh beri. Orang nak beli seming kita boleh ambil duit ni beli seming. Nak bayar api. Orang susah, orang miskin. Bukan duit zakat dah. Duit zakat nanti cukup haul dia. Cukup tahun dia baru bayar zakat. Hak ni duit hadiah. Allah bagi berkat. Tiap-tiap hari. Baru kita benar dengan dunia. Yang keempat tuan-tuan mulia, dengan perempuan. Kita nak benar dengan perempuan, kena bentuk perempuan kita, retina kita jadi perempuan salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ni perhiasan. Dia comel ni sebab jadi perhiasan. Tapi Nabi kata yang bagus sekali, paling baik sekali perhiasan untuk orang jantan siapa dia? Al-mar'atu salihah, perempuan salihah. Kena bentuk orang perempuan kita jadi perempuan salihah. Nak jadi perempuan salihah, kena ajar dia 4 amalan.
Nombor satu, dia jaga semaya awal waktu. Jangan tertipu. Bini kita jaga semaya. Lepas tu kutip semua semaya. Nah, isyraq, duha, awabin, witir, tahajud malam kena gerak bangun. Nah, baru jadi perempuan salihah. Lepas tu yang kedua, dia kena puasa. Nah, puasa Ramadan habis dah sebulan, puasa sunat. Puasa yang baik ni dalam bulan Muharram. Nah, 9 10 ni habis dah. Nah, hari Selasa Rabu baru ni, Rabu Khamis habis dah 9 10. Tapi ni ada dalam bulan Muharram lagi. Karena Nabi kata sebaik-baik puasa selepas pada Ramadan adalah bulan Muharram. Sebaik-baik puasa. Kalau boleh senang Khamis. Nah, seminggu 2 kali senang Khamis. Kalau tak boleh 3 hari sebulan. Dalam tiap-tiap bulan puasa sunat. Ajar orang Tino kita juga puasa. Baru dia jadi perempuan salihah. Yang keempat, yang ketiga, ajar perempuan kita tudung. Nah, pakai hijab. Ni nak suruh pergi mastura. Kalau kita tak pergi mastura, dia tak akan faham. Pergi dia keluar mastura, belah dia tudung. Orak dia kena jaga. Sorak rambut dia. Kalau dia tunjuk ke orang jatuh tengok, dia kena duduk dalam neraka jahanam 80 tahun akhirat. Sorak rambut. Sebab tu kita orang perempuan kita kena ajar dia. Nah, tudung orang nak pergi mana-mana tudung. Kalau boleh pakai sarung tangan, stoking kaki. Ni hak lebih baik dah. Nah, pasal dunia Allah ni zaman fitnah. Nah, zaman fitnah. Yang keempat tu mulia, nak bentuk perempuan jadi solehah, kena bui dia jaga taat pada suami dia. Orang perempuan hak ni lah ujian besar sekali. Ujian bagi orang Tino, ujian taat pada tok lelaki. Nikah tu boleh, ada tok lelaki boleh, tapi nak jaga taat tu tak boleh. Taat ni biasa orang perempuan Madinah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah hak suami di atas isteri? Lagu mana nama taat? Baru sempurna taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, jika di lubang hidung tok lakimu, sebelah lubang ni tubik darah, sebelah lubang hidung lagi tubik nanah. Lepas mu ambil lidahmu, jilat, cuci habis. Kerana lidah ni dia lembut pada kapas lagi. Mu cuci habis dengan lidahmu, isak dengan lidah, cocoh dalam lubang hidung untuk lelaki, kering habis. Tu pun tidak nama tunai hak untuk lelaki lagi. Besar. Kenapa? Allah letak syurga di bawah tapak kaki untuk lelaki. Nah, hak ni nak taat tak boleh ni. Banyak orang perempuan tak boleh taat kalau dia tidak jaga. Kalau tidak jadi perempuan salihah. Nah, ni 4 perkara amalan. Nak bentuk perempuan kita jadi perempuan salihah. Lepas tu kena ajar dia tuan-tuan. Kita bangun tahajud, kena gerak dia tahajud. Kalau kita ada di rumah, kena buat taklim dengan dia. Kena ajar dia zikir pagi petang. Nah, ajar sederhana dalam kehidupan. Makan, minum sederhana. Pakaian sederhana. Nah, baru boleh jadi perempuan salihah. Kalau dia boleh jadi perempuan salihah, hadiah dia daripada Allah, dia lebih comel pada bidadari 70 kali ganda. 70 kali ganda. Lepas tu kita jangan letak dia sekadar perempuan salihah. Kita kena bentuk dia jadi perempuan da'iyah. Dia ada fikir Nabi, ada risau, ada fikir akhirat. Cara nak buatnya, bila dia fikir anak-anak dia. Perempuan salihah nak jadi da'iyah ni, dia kena tengok anak dia semaya ke tak. Kalau dia sekadar jadi salihah, dia semaya ke dia. Anak tak semaya, dia tak cara. Anak tak jaga amalan, dia tak cara. Anak tak baca Quran, dia tak cara. Dia duduk salihah cara dia. Duduk dalam bilik, duduk zikir. Anak nak buat gapo, orang tepi rumah nak buat gapo, ikut. Sebab tu kita kena bentuk dia jadi perempuan da'iyah. Sehingga dia boleh ambil cara mula-mula sekali anak-anak dia. Ada jadual dalam rumah. Semaya isyraq pukul berapa, duha pukul berapa, awabin pukul berapa. Kalau kita tidak buat jadual, habis nyemakan dia 5 perkara saat ni. Bukan dia tipu kita saja orang jatuh, dia tipu orang Tino. 5 perkara saat ni dia tipu dia. Di nafsu, di harta, di dunia, di suasana. Habis masa orang Tino. Banyak perempuan salihah, tapi habis masa atas hinji jahit. Duk jahit. Lebih lagi orang mari duk kat Mekah. Pasal apa? Duk fikir tu. Bulan Syaban. Bulan Rajab lagi. Rajab, Syaban, Ramadan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ni bulan ni orang nak jual belakang ni. Bagai-bagai. Lepas tu duduk atas hinji jahit tak boleh turun. Waktu duha tak tahu. Pasal tak ada jadual. Dia dunia ni bila kita buat dia galik. Supaya orang buat benda tu lah. Sikit-sikit.
nampak matahari nak jatuh ni, sikit lagi, sikit lagi. Khabar-khabar maghrib. Ni dunia dia tipu kita. Sebab tu kena bentuk perempuan kita, dia jadi da'iyah. Cara nak jadi da'iyah bila dia tengok anak-anak dia dulu. Dia ada 5 orang, 6 orang anak, tengok anak. Ni semaya dak lagi, subuh dia semaya ke dak, Quran dia baca ke dak hari ni, taklim dia duduk ke tidak hari ni, pakaian dia lagu mana, dia makan pukul berapa, dia main pukul berapa, dia tidur pukul berapa. Tu je kerja perempuan hak besar. Tapi hari ni orang perempuan tak ambil tanggungjawab tu. Sebab tu hari ni anaknya makan di suasana habis. Bukan lain dak ni, dalam kawasan Mekah kita ni berapa banyak anak isap rokok, isap debu, isap ganja, isap daun ketung, curi rumah-rumah ni habis pecah. Pasal apa? Kerana ibu orang tina tidak ambil tanggungjawab. Sedangkan orang perempuan ni besar tanggungjawab dia lebih pada orang lelaki-lelaki. Kerana dia kena jaga belaka tu, makan lagi, kain baju lagi, pakaian tu lelaki lagi, kena jaga anak lagi, kena jaga harta lagi, kena jaga amalan lagi. Dia lebih besar pada orang lelaki-lelaki. Sebab tu kalau dia buat sikit je, pahala tu lelaki buat ni semua boleh ke dia belaka. Kena bentuk tuan-tuan, kena bentuk perempuan kita jadi da'iyah. Lepas tu cara lagi kena bawa dia keluar, bawa pergi tempat mastura. Bawa pergi tempat mastura, bawa dia keluar 3 hari, bawa dia keluar 10 hari, bawa dia keluar 40 hari. Lepas dia ada fikir agama, ada jemaah luar mari, buat masuk jemaah luar. Ada jemaah mari kampung kita, bawa bini kita pergi. Bui usaha. Bui dia sibuk dengan amalan. Bila dia sampai tahap dia jadi perempuan da'iyah, ada risau baru dia fikir atas jiran dia, orang tepi rumah dia, orang dalam kampung dia, orang tino rata-rata dia ada fikir, baru dia buat doa malam-malam. Bila sampai situ, Maulana Tariq Jamil kata Allah beri pada orang perempuan tadi lebih comel pada bidadari setar hazar zafa 70,000 kali ganda tu. 70,000 kali ganda. Pas kalau kita ada modal dah, kita orang tino ada dah, pas kita tak usaha rugi tu tadi. Kalau usaha nano makan nasi, buat lauk, buat tom jam kita je. Lepas tidur, pada pikul getah, duk menoreh, duk bawa coli, rugi tu tadi. Kita ambil orang tina buat jadi hamba dunia, jadi rugi. Kita kena usaha orang perempuan kita jadi da'iyah. Lepas tu yang ketiga kena usaha. Satu diri kita tadi, muhajir dan ansar. Yang kedua usaha atas perempuan. Yang ketiga usaha atas anak-anak. Anak kita kena ada 4 perkara tu. 4 perkara ni kena jaga anak kita. Ni ulama ni Nizamuddin Pakistan. 4 perkara ni. Kalau tidak anak-anak kita tak selamat. 4 perkara kena jaga. Nombor 1, kena jaga anak-anak kita. Kena ajar yakin dia daripada kecil lagi. Kena tanya semua, latihan, tamrin. Siapa we makan mek? Siapa we pakai? Siapa we duit? Kena we dia jawab we boleh. Kata Allah. Daripada kecil lagi. Allah we makan, Allah we pakai, Allah we sihat, Allah we sakit, Allah we duit, Allah bagi harta, Allah bagi hidup, Allah bagi mati. Kena ajar. Keyakinan kepada Allah. Akidah yang betul. Pegangnya supaya dia kenal Allah daripada kecil lagi tu. Ni orang dulu ajar iman tu. Orang lah ni belajar iman, mak pok ya dia belajar sifat 20 di masjid-masjid. Anak-anak tak ajar. Anak ni hak betulnya kita kena ajar dia daripada kecil. Orang dulu orang curi lagi dia ajar anak dia. Takut ke Tuhan. Pok curi tapi dia ajar anak dia. Supaya jaga daripada masa kecil lagi dapat ingat pada Allah Subhanahu taala. Yang kedua tu kena ajar anak kita dalam kehidupan sunnah Nabi. Awal jangan pakai lagu ni, kita kena potong kain baju kita we anak kita. Anak perempuan kena pakai lagu ni, anak lelaki kena pakai lagu ni. Pas Nabi suruh asing tidur, tak leh anak jatuh besar tidur dengan mak pok tak leh. Umur 5 tahun tu kena asing dah. 7 tahun lebih lagi 7 tahun kena asing dah. Tidur suku, tak we tidur dengan ibu bapa. Orang dulu-dulu dia jaga. Lah ni anak 14 tahun tidur dengan mak pok lagi. Lepas tu hitam mak pok tidur tak duduk ya. Gerok kok tu, gerok kok ni dalam kain selimut anak dia hitam tengok. Lepas esok dia goyak kat orang lain. Sebab tu tak leh. Sunnah Nabi kena asing. Anak-anak kita kena asing tidur. Jangan beri dia tidur sekali. Adik-beradik laki-laki perempuan pun tak leh. Hak tina kena tak suku.
Walaupun umur 7 tahun, 8 tahun dah. Dah. Tina tak suku, laki-laki tak suku tidur. Tak boleh tidur sekali. Duk tepuh kulit-kulit tu pun tak boleh. Kerana zaman lah ni dia zaman fitnah. Zaman budak-budak reti belaka, tidak seperti dulu. Dulu orang tua ni puak kita umur 15, 16, 17, 18 orang tina main coh lekat. Orang panggil main coh masa dulu. Ada coh cuik, ada coh pesi lekat, pergi khabak. Khabak tina pun tak ada berasa gerai. Lah ni tua-tua budak 9 tahun ni pandai dah. Pandai dah. Umur 8 tahun, 9 tahun perut besar dah orang tina. Zaman fitnah. Sebab tu dalam hadis kena asing. Anak-anak kita kena asing, tak boleh tidur sekali. Bah kena jaga. Anak-anak kita ni kena ajar sunnah Nabi dalam makan. Makan, pakai, tidur. Jangan makan tangan kiri. Ajar daripada kecil lagi. Pergi gelah tangan kanan, makan pergi tangan kanan, suak tangan kanan. Pakai sunnah Nabi. Orang Yahudi dia tipu lah ni. Baju-baju anak lah ni semua ada gambar belakang. Ada gambar katung, ada gambar beruai, ada gambar arnak, ada gambar anjing, kucing, semua dipakai. Pak kita awak masuk dalam rumah. Dalam rumah kita malaikat tak masuk. Lepas tu tuan-tuan mulia, yang ketiga kita kena ajar anak kita Al-Quran. Tajwid dia kena betul daripada kecil lagi. Jangan nanti besar. Puak kita ni baca Quran tak kena dah. Sebut tak kena dah. Sebut huruf kita tak kena dah. Kadang-kadang zikir pun tak kena. Orang duk baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita bila tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, hamlah, 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 hamlah. Sebut tak kena. Pas malaikat naik langit, dia ambil kita naik langit. Lepas tu saya tanya dia, gapo malaikat? Abdullah tu duk kata hamlah, hamlah, subhanallah, subhanallah. Makna tak betul. Allah nak beri pahala pun tak boleh. Pasal apa? Kerana kita tak mengaji. Jadi kita tajwid Al-Quran kena betul. Anak-anak kita daripada masa kecil lagi kena ajar hatta tempat Quran. Ni yang ketiga. Yang keempat tu tuan mulia, kena ajar masail anak kita. Masail ni kena ajar daripada kecil. Bui dia pergi belajar di sekolah-sekolah maktab, sekolah tadika. Mana haram, mana halal. Capu jatuh tina ni umur berapa tahun. Haram dia sekat mana. Taharah, bak bersuci. Ambil air semaya, pakai. Kadang-kadang anak kita ni, dia mari duduk atas riba kita. Dia kecing tak basuh. Pada mari duduk atas riba kita. Kita pakai baju tuk. Jakit, air kecing lekat di baju kita. Dia tak reti. Kerana dia tak reti bak taharah. Pas semaya kita pun jadi tak sah. Dalam rumah kita, dia masuk dalam jambil. Tubik tak pakai selipar. Jalan habis kaki bekas air kecing. Dalam rumah. Pas mak pok semaya. Mari dalam kaki basah-basah, jejak. Tak sah semaya. Sebab tu ulama suruh daripada kecil lagi ajar anak-anak kita yang keempat ni masail. Rambut waktu bik ni sekat mana, kena ayak we anak kita tahu. Tudung dia sekat mana. Anak jatuh-jatuh kena pakai lagu mana. Empat perkara baru anak kita selamat. Lepas tu tuan-tuan mulia, kita ni dihantar bukan untuk sekadar tu. Tadi kita ayat dah, kita orang muhajir dan ansar. Orang muhajir ni ada tertib untuk keluar. Orang ansar untuk jaga kapung. Kapung dia kena jaga. Gapo kapung dia? Kena jaga masjid dia. Ada jemaah masuk, jemaah tubik. Kena nusrah jemaah. Kena tengok orang yang keluar dah. Siapa pergi keluar 40 bulan. Bini dia duduk lagu mana. Berah ada kedok, makan ni ada kedok. Kita kena pergi tengok. Baru boleh jadi orang ansar. Kena ambil tahu dalam kapung kita. Berapa orang tak semaya. Berapa orang semaya. Berapa orang semaya jemaah. Berapa orang tak semaya jemaah. Kena ada senara. Pasal apa? Kerana kita ni umat ukhrijat linnas. Bukan sekadar diri kita. Bukan sekadar bini kita, anak kita ada. Kena cara masyarakat. Dalam kampung ni kena tahu. Lepas tu ulama' kata, kita kena gaul dengan sangkum. Jangan buat sekadar dakwah kita. Duduk sekadar dakwah kita, nanti ngatik, nanti pergi keluar. Balik, orang buat bakwah kita tak pergi. Orang menikah kita tak pergi. Orang panggil buat tahlil, buat zikir ke apa. Orang mati kita tak pergi. Jadi ni orang panggil putus dengan sangkut. Tak boleh. Ulama' kita nak setiap kerja kita kena masuk belakang dengan niat dakwah. Walaupun benda yang dia buat tu benda bid'ah. Dia buat tunggu kubur, dia buat ngatik, dia buat zikir, buat makan 3 hari 44 bulan.
100 hari dia buat makan. Walaupun ulama kata tu benda bid'ah, tapi oleh kerana kita niat dakwah, kita kena pergi. Pasal kita nak ke dia tu. Kedai kopi kita kena masuk. Pasal apa? Kerana kita nak orang dalam kedai kopi. Tempat orang-orang duduk kita kena pergi cari orang. Cari orang berjudi, orang pencuri, masyarakat. Baru kita boleh ambil orang. Kalau kita duk bawa sarok kita je, duk buat cara kita tak dapat orang dalam dakwah. Sebab tu tuan-tuan mulia, kerja ni dia ada kerja infradi dan kerja istima'in. Amalan infradi dia boleh tolong istima'in kita. Mana infradi? Zikir pagi petang, baca Quran, semaya isyraq, semaya duha, awabin, witir, tahajud. Ni infradi. Infradi kita kena jaga dengan sungguh, baru istima'in dia kuat. Istima'in tuan-tuan mulia, kerja dalam amalan-amalan gah umumi, hak istima'in seminggu sekali. Dalam gah khususi kita kena buat ziarah masa kita keluar ataupun masa duduk rumah. Istima'in lagi semaya berjamaah, mari di masjid hari Jumaat 5 waktu semaya. Orang ngajar, tok guru mari ngajar dalam kampung ni, semua amalan istima'in kita kena duduk sekali. Lepas tu tuan-tuan mulia, kerja begitu juga dalam kerja-kerja harian kita. Orang dakwah jangan malah tu. Maulana Sa'ad suruh tiap-tiap zemedar orang tanggungjawab jadi syura. Orang jadi syura, orang jadi zemedar, dia kena kerja sendiri. Kalau ada kebun dia kena buat kebun. Kalau ada benda dia kena nyaku, buat padi. Kalau ada dia kedai dia kena menego. Jangan galik dakwah saja sehingga tinggal benda lain. Jangan. Pasal apa? Kerana kita ni duduk dalam masyarakat. Kita kena kerja rajin lebih pada demo lagi, lebih pada orang tidak dakwah lagi. Orang tidak dakwah dia kerja untuk taruh duit, tapi kita orang dakwah kerja untuk sebar, infak, belanja duit kita, harta kita belanja untuk agama. Sebab tu tuan-tuan mulia, kalaulah kita kerja hak ulama kita suruh, betul dengan cara dia, insya-Allah iman kita akan jadi selamat. Iman kita akan jadi selamat. Kalau kita kerja tak betul, iman kita pun tak boleh manfaat. Lepas tu dakwah ni Allah beri kekuatan bila ada isma'in, ada infradi. Buat kapuh jadi sekali. Lepas tu dalam dakwah, kita buat dakwah kena ada amalan. Dakwah kena tupai amal, baru dakwah kuat. Baru dakwah kita terkesan, bayar kita terkesan, kecek pay kita terkesan. Kerana kita ada amalan. Jangan buat dakwah saja, amalan tak ada. Lepas tu amalan pun ada kekuatan bila ada dakwah. Kalau amalan tak ada dakwah, amalan tak ada kekuatan. Nak apuh benda jahat tak boleh. Tak usah kata nak apuh kampung orang, dalam rumah kita sendiri pun tak boleh apuh benda jahat. Kita buat dakwah panggil orang duduk dalam rumah. Buat dakwah benda jahat duduk dalam rumah. 30 tahun dah dakwah. Rumah kita tak berubah lagi. Pasal apa? Dakwah tak ada kekuatan. Amal kita tak ada kekuatan. Sebab tu kita kena niat. Lepas tu kena beri masa kita. Balik ni, Bayi Wahab kata, siapa boleh beri masa, asal siapa kepada Isya. 2 masa ni je. Allah beri berkat. 2 perkara Allah bagi pada dia. Nombor 1, Allah berkat harta dia. Allah jaga harta dia, Allah berkat harta dia. Pendapat dia, Allah jaga. Yang kedua, Allah jaga keturunan dia, zuriat dia. Sampai 7 keturunan. Setengah kata sampai 14 keturunan Allah jaga. Kalau orang boleh beri masa Isya, asal sampai Isya. Semua hak balik ni niat insya-Allah. Petang ni siapa dia mula tu. Petang ni selalu dah ni. Kelik lagi mula petang ni. Beri masa asal sampai Isya. Nak buat gapo tu tuan? Tak usah tanya. Kalau orang tanya tu orang malah buat. Orang malah beri masa. Beri asal sampai Isya nak buat gapo? Tu orang malah. Kalau orang rajin tuan-tuan mulia tak cukup lagi masa. Asal sampai Isya boleh tak buat. Berapa rumah kita boleh pergi ziarah. Pergi tolong gah 1, pergi tolong gah 2, pergi tolong 4 jemaah masuk mari. Pak mana ada muhallah mana hari ni. Kita boleh pergi belakang. Asal sampai Isya boleh tak pergi. Kalau beri sungguh tuan-tuan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kerja. Rumah kita pun akan hidup, anak kita akan hidup, bini kita akan hidup, masyarakat pun akan hidup, dan kita pun Allah bagi kekuatan. 5 perkara tadi insya-Allah dia akan tewas. Dia tak boleh lawan kita. Pasal suasana ni kita buat, kita akan benar.
Kalau kita tak buat suasana dakwah dan amal, maka kita habis dengan suasana muka lain, dia makan kita. Nah, kelik rumah suasana muka lain makan kita. Hari-hari habis masa. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul, Allah terima kita semua. Tuan-tuan mari khidmat sini seminggu. Alhamdulillah, niat. Nah, sampai tahun pula, mungkin setahun 2 kali ke 3 kali, kita kena mari amal lagi, kena lebih lagi. Kerja-kerja ni banyak dalam markah. Nah, lepas tu kena jaga amal yang paling besar sekali. Tuan-tuan kena niat jaga semaya Jumaat 5 waktu, jangan tinggal. Nah, di mana-mana saja duduk semaya Jumaat. Lepas tu jaga semaya tahajud malam. Tahajud malam jangan tinggal. Nah, susah secara mana pun bangunlah semaya tahajud malam. Ni kekuatan dalam dakwah. Allah himpun dakwah ni 2 qaum. Qaum fa'anzir dengan qaumil lail. Tengah hari kena jalan dakwah, tengah malam kena bangun diri. Bahawa Allah bagi kekuatan. Mudah-mudahan Allah beri pada saya dan tuan-tuan semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahim. Arhamna ya Allah ya Rahman Rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن ترحمنا فرحمنا برحمتك أن تغننا بها عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.